Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar pada hari ini? Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Pada hari ini kita akan memasuki jam kedua bagi bab keusahawanan. Kita akan teruskan di dalam bab keusahawanan ini dalam subtopik 5.1 iaitu pengenalan keusahawanan. Dan kita akan lihat subtopik yang seterusnya di dalam 5.1. Kita lihat kepada teori-teori keusahawanan. Dalam keusahawanan terdapat 3 teori yang mana diguna pakai iaitu pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi dan juga pendekatan psikologi. So, mari kita lihat apakah yang diperkatakan oleh pendekatan-pendekatan tersebut. Kalau kita lihat yang pertama iaitu teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi mengatakan bahawa keusahawanan dia menekankan kepada aspek keuntungan dan kekayaan. Dengan kata lain, seseorang usahawan itu dia menceburkan diri dalam perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Selagi mana perniagaan itu dapat beroperasi, pelanggan membeli produk, maka usahawan akan mendapat keuntungan dan juga menambah kekayaan pada diri mereka. Aspek keuntungan dan kekayaan ini dia akan mendorong seseorang usahawan untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Dia akan sentiasa untuk mengenal pasti dan mencari peluang perniagaan yang dapat menjana keuntungan untuk organisasinya. Sekiranya produk dia tidak mendapat keuntungan atau tidak lagi mendapat perhatian daripada pelanggan, usahawan dia akan sentiasa cuba untuk buat penambahbaikan, buat inovasi yang baru supaya keuntungan dia akan tetap bertambah dan dia akan dapat meningkatkan kekayaan diri dia secara individu. Dalam pendekatan ekonomi, usahawan merupakan sebahagian daripada input pengeluaran selain daripada buruh, tanah dan juga modal. Maksudnya dekat sini, usahawan merasakan bahawa mereka merupakan sebahagian daripada input kerana mereka menyumbangkan modal, mereka menyumbangkan idea, mereka menyumbangkan tenaga untuk memastikan perniagaan mereka berjalan dengan baik dan mendapat keuntungan yang banyak. Untuk mendapatkan keuntungan, dia merupakan harga yang perlu dibayar oleh seseorang usahawan kerana dia melibatkan risiko. Sebagaimana kita tahu, lebih banyak risiko yang kita ambil, maka berkemungkinan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak pada masa akan datang. Risiko yang besar datang bersama dengan keuntungan yang besar. Yang kedua adalah teori keusahawanan mengikut pendekatan psikologi. Dalam pendekatan psikologi mengatakan bahawa bidang keusahawanan adalah daripada aspek ciri-ciri personaliti seseorang usahawan. Yang mana usahawan ini dia berbeza dengan individu yang bukan usahawan dari segi pencapaian dan kawalan dalaman. Dengan kata nama lain, seseorang usahawan itu dia menjadi usahawan, seseorang individu itu dia menjadi seorang usahawan adalah kerana aspek ciri-ciri personaliti yang ada dalam diri dia. Kerana seorang usahawan itu dia memang berbeza dari segi ciri-ciri personaliti dengan seseorang yang bukan usahawan. Seorang yang mempunyai ciri-ciri personaliti tertentu, dia memang akan terdorong untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sekarang kita lihat seorang usahawan dia memiliki ciri-ciri penting. Seorang usahawan seperti kreatif, inovatif, berfikiran optimistik dan juga berani mengambil risiko. Jadi maksudnya sekiranya individu itu dia adalah kreatif, dia suka membuat sesuatu yang baru, sentiasa berfikiran optimistik dan juga berani mengambil risiko, maka individu tersebut memiliki ciri-ciri seorang usahawan dan akan memasuki bidang keusahawan pada satu masa akan datang. Sekarang kita lihat dekat sini, setiap cabaran hanyalah satu proses untuk menjadikan karakter lebih teguh dalam persediaan untuk menjadi jago dalam hidup anda. Mereka yang mempunyai ciri-ciri aspek personality yang begini, dia merupakan seorang yang boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa akan datang.
So, kita lihat ciri-ciri personaliti seorang usahawan. Yang pertama adalah individu tersebut sentiasa memerlukan kepada pencapaian. Dia mempunyai kehendak yang kuat untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri. Sekiranya ada masalah yang datang dalam perniagaannya, dia akan sentiasa cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari jalan penyelesaian. Sekiranya tidak jumpa, dia akan cuba cari sehinggalah dapat menemui jalan penyelesaian tersebut. Kerana apa? Kerana dia meletakkan matlamat tertentu dan dia akan cuba untuk mencapai matlamat tersebut. So, jadi seorang usahawan apabila dia meletakkan matlamat bahawa dia nak membuka cawangan baru, maka dia akan sentiasa mencuba untuk mencari pelanggan, meningkatkan jualan supaya dia dapat membuka cawangan baru pada masa akan datang. So, contoh, matlamat untuk menyelesaikan hutang menyebabkan seseorang individu itu melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan untuk mencari dana. So, jadi individu, katalah Pak Ali, dia ada hutang yang banyak. So, dia nak langsaikan hutang tersebut. Itu merupakan kehendak yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Maka, nak dapatkan wang yang banyak untuk menyelesaikan hutang, maka Pak Ali akan melibatkan diri dalam perniagaan dengan menjual produk dan juga membuat inovasi produk supaya produk dia dapat dijual dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua adalah lokus kawalan. Lokus kawalan ini terdiri daripada dua, iaitu lokus kawalan luaran dan juga lokus kawalan dalaman. Dalam lokus kawalan luaran, individu itu percaya bahawa apa yang berlaku ke atas mereka adalah secara kebetulan, nasib atau disebabkan oleh sesuatu di luar kawalan mereka. Manakala lokus kawalan dalaman pula ialah percaya bahawa mereka yang mengawal sebahagian besar masa depan mereka melalui usaha mereka sendiri. Jadi, untuk usahawan ini, mereka percaya bahawa kalau berlakunya masalah, tiada orang lain yang dapat menyelesaikan masalah mereka kecuali mereka sendiri. Individu tersebut adalah mereka yang mempunyai lokus kawalan dalaman yang kuat, yang tinggi. Bahawa untuk mencapai sesuatu, dia haruslah berusaha sendiri. Diri dia yang kena berusaha untuk membuat sesuatu untuk mencapai apa yang dikehendaki pada masa akan datang. So, kalau kita lihat di sini contoh, seorang pilot diberhentikan kerja semasa pandemik COVID-19 menyebabkan beliau terpaksa survive, mencari pendapatan dengan menceburkan diri dalam aktiviti penjualan burger, iaitu Captain Burger. Ini sebab dia nak dapatkan pendapatan. Dan dia menceburkan diri dalam perniagaan kerana dia tak ada kerja. Bila tak ada kerja, tak ada pendapatan. Bila tak ada pendapatan, bagaimana dia nak menampung kehidupan diri dan keluarga dia? Maka dia terpaksa menceburkan diri dalam perniagaan. Itu maksudnya apa? Lokus kawalan dalaman yang kuat. Sama juga seperti pelajar. Sekiranya pelajar ingin mendapatkan grade yang tinggi, maka tak ada orang lain pun yang boleh menolong para pelajar kerana ia datang daripada usaha, jati diri, keyakinan, semangat daripada pelajar itu sendiri. Dia akan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, memperbaiki grade yang lebih baik pada PSPM akan datang. So, pelajar ini dia mempunyai lokus kawalan dalaman yang tinggi kerana ada orang yang boleh membantu mereka kecuali diri mereka sendiri. Jadi buatlah latihan, jumpa lecturer, sentiasa datang kelas, tak punting dan sentiasa fokus sewaktu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk mengambil risiko. Individu, seorang usahawan itu, dia akan cuba untuk menceburkan diri dalam bidang baru dengan mengambil risiko-risiko tertentu. Lebih banyak risiko yang diambil, maka lebih banyaklah keuntungan yang boleh diperolehilah dalam perniagaan. So, kalau kita lihat, usaha penerokaan baru merupakan aktiviti yang berisiko tinggi dan modal pembiayaan dikenali sebagai modal yang berisiko. Contohnya, usahawan berani menceburkan aktiviti perniagaan yang baharu yang belum ada perniagaan lain yang dilaksanakan dan tak pasti sama ada diterima pengguna atau tidak mendapat sambutan. Jadi,
dia akan cuba untuk melakukan membuka satu perniagaan yang baru yang mungkin tiada lagi dalam industri tersebut. Contohnya seperti kita tahu adanya nasi lemak strawberry yang mana kita rasa pelik, strawberry ada ke orang nak makan nasi lemak sambal strawberry, tapi itu adalah berisiko. Dan sekarang ni nasi lemak strawberry tersebut telah berjaya membuka cawangan baru. Pada dulu kita boleh jumpa dekat Cameron Highlands sahaja, sekarang tak, kita boleh jumpa di tempat yang lain. Jadi dia berani, cenderung untuk mengambil risiko. Yang seterusnya adalah teori keusahawanan mengikut pendekatan sosiologi yang mana menjelaskan bahawa keadaan atau situasi sosial yang boleh mempengaruhi seseorang usahawan. Dengan kata nama lain, seorang individu itu menceburkan diri dalam perniagaan kerana keadaan atau situasi sosial di mana dia berada. So, faktor sosial itu sepertilah budaya, kewujudan model peranan, galakan masyarakat, pengalaman dan latar belakang pendidikan. Ini merupakan faktor-faktor yang mendorong usahawan untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan membuka perniagaan. So, faktor-faktor dalam pendekatan sosiologi yang mendorong individu untuk menjadi seorang usahawan atau menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, yang pertama adalah tarikan positif. Tarikan positif ini maksudnya adalah satu tarikan positif yang akan menarik individu-individu ini untuk menjadi seorang usahawan. Dan dalam tarikan positif ini, dia lebih kepada individu dan juga persekitaran. Contoh dia seperti galakan daripada rakan kongsi. Ada rakan-rakan yang menarik, menggalakkan individu ini untuk menceburkan diri dalam perniagaan dengan meminta ia menjadi rakan kongsi. Kalau sebelum ni mungkin rakan tersebut berniaga sendiri, so nak dapatkan modal yang lebih, dia cari rakan yang lain untuk menjadi rakan kongsi, maka secara tak langsung dia merupakan satu tarikan positif kepada individu itu untuk memasuki perniagaan dan menjadi seorang usahawan. Yang kedua adalah idea perniagaan yang diperolehi daripada pelanggan. Mungkin sebelum ini dia telah membuka perniagaan biasa. Dia adalah seorang peniaga. Dia jual barang. Kemudian datang pelanggan dan menyatakan idea-idea tertentu. Bukalah, baik awak jual keripik ubi yang mana keripik ubi tersebut ada cecah cheese sekali, ada cecah sambal sekali yang mana tak ada orang buat. So, jadi peniaga ni dia pun cuba untuk membuat keripik ubi dan disediakan sekali dengan sos cheese, sos sambal dan sebagainya. Maka dia dah mencipta sesuatu benda yang baru. Maka dia menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Yang ketiga adalah mentor memberi ruang perniagaan. Mentor yang mana dia sentiasa mendapatkan khidmat nasihat yang telah membuka ruang untuk dia menceburkan diri dalam perniagaan, mungkin dengan memberi nasihat bagaimana nak mendapatkan modal, memberi idea apa yang perlu dilakukan, memberi cadangan bagaimana nak mengatasi masalah-masalah tertentu. Dan yang terakhir adalah dalam tolakan positif, terdapatnya pelabur yang menyumbangkan modal. Ada individu yang mempunyai modal yang lebih, maka dia memberi modal tersebut kepada seseorang individu yang lain untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Yang kedua pula adalah tolakan positif. Sesuatu yang menolak dia daripada menjadikan dia mempunyai minat, rasa dalam diri dia untuk menjadi seorang usahawan. Yang pertama adalah dorongan daripada ibu bapa. Ibu bapa sentiasa memberi dorongan, memberi semangat, maka dalam diri seseorang individu tersebut timbul rasa hati untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Yang kedua adalah minat usahawan kerana pulangan yang lumayan. Dalam hati dia kata, bagusnya menceburkan diri dalam perniagaan ni. Bagusnya kalau kita cipta satu produk baru ni. Kerana kalau kita cipta satu produk baru yang tak ada lagi dalam pasaran, maka kita akan dapat keuntungan yang
banyak. So, dalam diri dia itu, rasa tertolak untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Pengalaman tempat kerja dahulu. Contoh dia seperti di tempat kerja yang lama mempunyai ramai individu yang mana dia menceburkan diri dalam perniagaan, buat jualan secara part-time. So, ataupun pengalaman ni dia bolehlah banyak pengalaman, sama ada pengalaman yang bagus ataupun pengalaman yang tidak bagus. Tetapi pengalaman-pengalaman itu akan menyebabkan individu ini dalam diri dia terdorong, tertolak untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Macam tadi, ramai rakan-rakan yang mendapat pendapatan sampingan apabila menjual produk. Jadi, individu ini secara tak langsung kata, bagus lah. Kalau kita berniaga ni, apa kata kita berniaga membuat satu produk baru yang rakan-rakan dia tak ada jual. So, jadi dia terdorong untuk menceburkan diri dalam perniagaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang diterima di sekolah dan juga di universiti. So, dalam tolakan positif apabila matilah contoh, individu macam pelajar sekarang belajar pengurusan perniagaan, belajar akaun, nanti dekat universiti pun menyambung degree yang sama, maka merasa sia-sia kalau tidak digunakan ilmu tersebut. Maka dalam diri sendiri tertolak untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Pengalihan negatif, yang mana dalam pengalihan negatif ni ada sesuatu situasi negatif yang menyebabkan individu itu menceburkan diri dalam perniagaan. Di dalam pengalihan negatif, terdapat beberapa perkara, contoh dia seperti yang pertama adalah penyisihan daripada masyarakat dan hilang tempat bergantung, seperti bercerai atau kematian pasangan. Maksudnya dekat sini, seseorang itu dia menceburkan diri dalam bidang keusahawanan kerana hilangnya tempat bergantung mereka, kematian suami. Contoh seperti ramai usahawan di Malaysia ni yang mana suami dia meninggal dunia, maka dia terpaksa mencari sesuatu perkara untuk dilakukan bagi mendapatkan pendapatan. Kalau pelajar boleh baca bagaimana seorang usahawan Rosita yang telah terlibat dalam industri kosmetik di Malaysia ini, dia menceburkan diri dalam perniagaan kerana telah berpisah dengan suaminya, maka terpaksa mencari pendapatan bagi menampung kehidupan diri dia dan juga kehidupan anak-anak dia. Yang kedua adalah imigran ataupun status pendatang. Apabila dia beralih daripada negara asal ke negara tertentu, maka dia nak mencari pendapatan tambahan di mana dia berada. Kalau kita lihat dekat Malaysia banyak ataupun ramai pendatang-pendatang Indonesia, Pakistan, Bangladesh yang menceburkan diri dalam perniagaan kerana inginkan mendapatkan pendapatan yang lebih daripada bagi menampung kehidupan dia. Pengalihan negatif yang seterusnya adalah diberhentikan kerja. Seperti dalam masa COVID-19 ini, ramai pekerja diberhentikan kerja, maka tidak mempunyai pendapatan. Maka dia menceburkan diri dalam perniagaan. Kalau kita lihat banyak produk-produk baru yang kreatif yang ada dekat dalam pasaran sekarang dan diniagakan di media sosial seperti di Instagram, di Twitter. Antaranya adalah air lemon juice, lemonade, bukan lemon juice, air lemonade. Yang mana dia merupakan bukan satu minuman pilihan oleh masyarakat Malaysia sekarang ni sebenarnya, tetapi apabila dipasarkan dalam pembotolan yang menarik dan dijual secara atas talian, maka air lemonade tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Malaysia. Yang mana penghasilan air lemonade tersebut adalah seorang pilot kapal terbang yang telah diberhentikan kerja. So, yang seterusnya adalah bosan bekerja kerana mungkin tiada kebebasan. Pengalihan negatif, apabila berlakunya situasi negatif, bekerja itu dia merasa bosan, tak dapat berfikiran dengan lebih kreatif, tidak dapat menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat, maka berhenti kerja dan menceburkan diri dalam perniagaan keusahawanan. Dalam teori sosiologi yang seterusnya adalah tempoh peralihan, iaitu kita ada satu tempoh masa dan tempoh masa tersebut individu tidak dapat melakukan apa-apa, maka dia
menceburkan diri dalam perniagaan dan bidang keusahawanan. Contoh dia seperti menunggu keputusan peperiksaan, sama ada peperiksaan sekolah, universiti, matrikulasi, yang mana tempoh daripada menunggu keputusan tersebut hingga memasuki fasa yang seterusnya ada jangka masa yang agak panjang, maka menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Bebas daripada penjara. Bila bebas daripada penjara, individu tidak dapat melakukan sesuatu dan ada satu tempoh masa yang panjang, maka cuma menceburkan diri dalam perniagaan, buat songkok dan sebagainya. Keluar dari pusat latihan kemahiran, jadi apabila dia mendapatkan latihan kemahiran tertentu daripada pusat-pusat latihan kemahiran dan mendapat mempunyai satu tempoh jangka masa yang panjang daripada satu fasa pusat latihan, maka tempoh peralihan dia akan menceburkan diri dalam perniagaan keusahawanan dengan mengaplikasikan apa yang diperolehi daripada pusat latihan tersebut. Dan tempoh peralihan yang seterusnya adalah daripada menjadi seorang tentera menjadi kepada orang awam. So, tempoh peralihan tersebut menyebabkan seseorang itu menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Itu sahaja untuk hari ini. Kita telah membincangkan tentang teori-teori dalam keusahawanan. Kita berjumpa lagi pada jam yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.